Tan Sri Abdul Rahim Tan Bicik turunkan kuasa Ketua Pemuda UMNO kepada Naib dan Exco-nya. Perdana Menteri sarankan negara membangun berani cuba pendekatan baru dalam pembangunan. Berita seterusnya. Pergerakan Pemuda UMNO akan berada dalam keadaan terumbang-ambing jika kes Tan Sri Abdul Rahim Tan Bicik dibiar berlanjutan. Naib Ketuanya Senator Datuk Nazri Tan Sri Aziz berkata, jika kes itu tidak diselesaikan secepat mungkin, pihaknya tidak mempunyai pilihan selain memanggil mesyuarat Exco Pemuda tanpa kehadiran Tan Sri Abdul Rahim untuk membincangkan tindakan susulan. Sabtu lalu, Datuk Nazri Tan Sri Aziz menerima surat ini yang ditandatangani penolong Setiausaha Pemuda Haji Azmi Hamid bagi pihak Setiausaha Agong. Menurut surat ini, Tan Sri Abdul Rahim bersetuju setiap program Pemuda UMNO yang membabitkan beliau selaku Ketua Pemuda di peringkat pusat, negeri, bahagian dan cawangan diserahkan mandat kepada Datuk Nazri dan ahli Exco untuk mewakilinya. Bagaimanapun, mandat ini hanyalah bagi tempoh siasatan ke atas diri Tan Sri Abdul Rahim dijalankan. Ketika ditemui pagi tadi, Datuk Nazri melahirkan harapan supaya kes Tan Sri Abdul Rahim tidak berpanjangan. Kalau proses penyiasatan ini berjalan begitu lama dan panjang, ianya sudah tentu akan menjejas pergerakan Pemuda UMNO. Sehingga kan akan menjadi tanda tanya sebenarnya di manakah arahan yang nak diterima oleh pergerakan Pemuda UMNO kalau sekiranya penyiasatan ini berjalan begitu lama. Di waktu dan ketika Tan Sri dalam siasatan, saya rasa tidak salah bagi saya untuk merujuk kepada rakan-rakan untuk memikirkan apakah harus kita lakukan selepas ini. Sebab kita pun tak tahu berapa lama penyiasatan ini akan berlaku. Dan saya tidak mahu pergerakan Pemuda UMNO ini di dalam keadaan terumbang-ambing. Dan petang tadi, Bernama melaporkan Tan Sri Abdul Rahim menafikan beliau telah menyerahkan jawatan Ketua Pergerakan Pemuda kepada Senator Datuk Nazri. Bernama memetik Tan Sri Abdul Rahim sebagai berkata perkara itu tidak timbul sama sekali. Bagaimanapun, Tan Sri Abdul Rahim mengakui tugas-tugas rasmi yang tidak dapat beliau hadiri akan diwakilkan kepada Naib Ketua atau Ahli Exco Pemuda. Ini katanya bagi memastikan kelicinan kegiatan dan program pergerakan di peringkat pusat, negeri, bahagian dan cawangan. Sementara itu, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Anwar Ibrahim menyambut baik keputusan Tan Sri Abdul Rahim mewakilkan tugasnya kepada Exco Pergerakan Pemuda walaupun untuk sementara waktu. Datuk Seri Anwar pulang ke ibu negara petang tadi selepas lawatan rasmi ke China dan Jepun. Dalam sidang akhbar, beliau ditanya wartawan keputusan Tan Sri Rahim menurunkan kuasanya kepada Datuk Nazri Tan Sri Aziz untuk sementara waktu. No, we respect his decision. Kita hormati keputusan dia. Saya percaya ada kebijaksanaan. Sementara itu, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Datuk Seri Rafidah Aziz berkata tindakan Tan Sri Rahim itu adalah penyelesaian sementara. Well, that is Rahim's way of solving the problem at the interim. I suppose that's the best thing for him to do. Certainly, we'll have to wait the outcome of all the investigations. Dalam pada itu, pemimpin Pergerakan Pemuda UMNO peringkat negeri dan bahagian menyifatkan penyerahan tugas rasmi oleh Tan Sri Abdul Rahim itu wajar demi keutuhan Pemuda UMNO. Saya memang mengalu-ngalukan keputusan Yang Berhormat Tan Sri untuk meletakkan jawatan sementara ini demi perpaduan parti, terutamanya Pergerakan Pemuda. Kerana apa yang kita tahu selama ini dengan isu-isu yang ada, walaupun betul tak betul, tapi andaian-andaian yang membuatkan kita Pergerakan Pemuda sentiasa gelisah. Berita yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pemuda untuk mencari jalan keluar dalam kemelut yang kita hadapi sekarang ini. Walaupun ini merupakan satu benda yang sedih, tetapi demi untuk parti terus maju dan kita melihat hari ini pemimpin UMNO memang pemimpin yang terbuka dan matang. Saya berpendapat bahawa keputusan yang dibuat oleh Tan Sri Rahim itu adalah keputusan
keputusan yang selari dengan kehendak dan kemahuan yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden kita. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Polis Negara Tan Sri Rahim Noor mengulas siasatan polis terhadap dakwaan Ketua Pemuda terbabit dengan gadis bawah umur. Dalam siasatan lagi cuma. Tan Sri, ni polis dah dapatkan statement Tan Sri Rahim. Itu kemudianlah kita jawablah. Kita ada cara-cara mana yang afdal kita afdalkan, yang kemudian kita belakangkan. Kita ada cara-cara kita menyiasatlah. Ada investigation over tadi Tan Sri. Siapa kata? No, belum. Masih dalam siasatan. Lagi berita tempatan selepas ini. Antaranya isu Al-Arkam. Acara baru melaksanakan pembangunan prasarana penting. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad ketika membuat gesaan itu menjelaskan prasarana adalah kunci ke arah menjadi sebuah negara maju serta untuk kesejahteraan rakyat. Berucap pada perasmian persidangan antarabangsa Afro-Asia mengenai pembangunan tenaga, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata, negara membangun tidak seharusnya terikat dengan cara negara maju membangunkan prasarana memandangkan sumber kewangan terhad. Kajian yang dijalankan baru-baru ini menunjukkan 1.4 trilion Amerika Syarikat diperlukan untuk membiayai pembangunan itu antara 1993 hingga tahun 2000. Beliau menambah, kemampuan untuk belajar daripada kesilapan sama penting dengan usaha mempelajari sesuatu kejayaan. Malaysia katanya bernasib baik apabila dasar penswastaan berjaya dilaksanakan. Datuk Seri Dr. Mahathir juga berkata, kerajaan bertekad untuk melaksanakan projek hidroelektrik Bakun walaupun mendapat tentangan daripada kumpulan alam sekitar. Harnessing our vast hydro resources will enable our country to switch from depleting to renewable energy resources. The long-term positive effects of hydropower projects in reducing global greenhouse gas emissions far outweigh the ecological impacts. Katanya, penggunaan cara baru untuk membangunkan prasarana juga boleh mendatangkan kesan yang positif. Perdana Menteri kini berada di Langkawi dan dijangka mengadakan perbincangan dengan rakan sejawatannya dari Singapura, Goh Chok Tong esok. Esok, Encik Goh tiba di Langkawi petang tadi untuk lawatan kerja 3 hari. Ketua Polis Negara Tan Sri Rahim Noor menasihatkan Timbalan Ketua Al-Arkam Haji Abdul Halim Abbas kembali ke Malaysia. Katanya Haji Halim perlu bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya sebelum ini dan tidak lagi bersembunyi di negara asing hingga menyusahkan kerajaan negara terbabit. Jadi saya menyuruh kepada Encik Halim ni lah. Encik Halim bin Abbas ni. Saya ingat baliklah. Tak usah nak merayau-rayau di dunia ni. Di rantau Asia Tenggara ni, pembohongan ni. Ketua dia pun sudah dalam sangkar kita. Mengenai keengganan ahli Al-Arkam mempercayai ketua mereka, Asyari sudah ditahan. Beliau berkata, ia agak menghairankan. Yang peliknya ahli-ahli dia ni termasuk pemimpin kanan, dia percaya dia ni tak boleh tangkap. Masa kata itu tipu hela polis lah dia kata. Saya pun dah dapat gambar dia semua. Dengan janggutnya tu, kepala dia botak. Tak ada rambut. Oh tadi saya, dia kepala dia dicukur lah, maklumlah. Dalam masa yang sama, Tan Sri Rahim mengesahkan tidak semua pemimpin Al-Arkam akan ditahan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA 1960. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Samsuri Arsyad pula dalam kenyataannya hari ini mengesahkan 2 lagi anggota Arkam ditahan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri. Mereka ialah Hatijah Am iaitu isteri Asy'ari Muhammad serta jurucakap Arkam Soed Sulaiman. Kedua-duanya ditahan mengikut Seksyen 73/1 Akta Keselamatan Dalam Negeri. Mereka ditangkap di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Subang Sabtu lalu. Menurut Datuk Syamsuri, 3 lagi anggota kumpulan itu ditahan mengikut Seksyen 43 Akta Pertubuhan 1966. Mereka ialah pembantu Asy'ari Nasiruddin Muhammad Ali, isterinya Azura Muhammad Yusof dan setiausaha akhbar kumpulan berkenaan Jailani Jasmani. Menteri Penerangan Datuk Muhammad Rahmat berkata kempen penerangan mengenai penyelewengan Al-Arkam akan diteruskan sekalipun pemimpin kumpulan itu telah ditahan. Katanya kempen penerangan oleh kerajaan setakat ini menunjukkan perkembangan positif.
Berarti sudah ada perkembangan yang baik di kalangan penyokong-penyokong dan pimpinan Al-Arqam di berbagai peringkat. Ini yang kita nak. Kalau dah betul-betul salah, baik mereka balik ke pangkal jalan. Beliau berkata demikian kepada pemberita setelah merasmikan bilik pameran barangan elektrik nasional di Ibu Negara. Menurut beliau, pada masa ini, kementeriannya sedang menyusun gerakan penerangan melalui media massa. Katanya, kempen yang akan dilaksanakan tidak lama lagi akan mendapat kerjasama pemimpin Arqam yang telah keluar dari pergerakan itu. Beliau menjelaskan mereka akan diberi peluang melalui media massa untuk memujuk kembali rakan mereka agar kembali ke pangkal jalan. Susulan kebakaran di Pusat Islam, pegawai Jabatan Kimia yang diarah menyiasat kemungkinan kebakaran di tingkat bawah Pusat Islam hasil perbuatan khianat mengambil beberapa bahan untuk dijadikan bukti. Tinjauan TV3 di tempat kejadian petang tadi mendapati 2 pegawai jabatan terbabit menjalankan siasatan terperinci. Antara yang diambil oleh pegawai berkenaan untuk dijadikan bahan bukti ialah sebuah bekas yang dipercayai mengandungi minyak tanah serta sisa kebakaran lain. Menurut jurucakap Pusat Islam, pihak pengurusan bangunan berkenaan telah membuat laporan polis. Dalam kejadian pukul 1.30 pagi tadi, stor di tingkat bawah Pusat Islam terbakar tetapi dapat dikawal menerusi sistem perenjis air. Peperangan membawa pelbagai penderitaan. Di Bosnia-Herzegovina, ramai yang kehilangan ahli keluarga dan tidak kurang pula yang terpisah dengan keluarga. Ramai juga yang hidup sebagai pelarian, meninggalkan harta benda dan terpaksa memulakan penghidupan baru di tempat asing. Malam ini kami paparkan kisah anak kecil bernama Aida yang dirakam oleh wartawan Nazam Yusuf dan juru kamera Azmi Abdul Aziz. Anak kecil ini tidak pernah mengecapi keamanan sejak dilahirkan. Ketika berumur 6 bulan, anak ini diselamatkan oleh bapa saudaranya, Ehsad, dari dibunuh oleh pengganas Serb. Bapanya dikelar hingga mati dan dalam keadaan getir, ibunya hanya sempat menyelamatkan 2 orang kakaknya. Kejadian hitam itu berlaku di Prozor kira-kira 3 tahun lalu. Sehingga kini, Aida Muhammad, 4 tahun, tidak pernah mengenali siapa ibunya. Baginya, Ehsad adalah bapanya. Ehsad Salim, dahulunya seorang ahli perniagaan yang berjaya, kini bekerja sebagai pengukir kayu di Bandar Kojic, Bosnia-Herzegovina. Beliau juga bertindak sebagai komander Mujahidin Bosnia di daerah Kojic. Sudah 4 kali ditembak dan terkena bedilan mortar, namun ajalnya masih belum tiba. Kini, Ehsad mencari nafkah hasil dari ukiran kayu untuk membesarkan anak saudaranya Aida dan sekali-sekala terpaksa meninggalkan Aida kepada pemilik kedai ukiran ini untuk berjuang melindungi agama dan bangsanya. Aida adalah mangsa peperangan yang berlaku di Bosnia-Herzegovina. Ibunya kini berada di Austria sebagai pelarian dan ayahnya terbunuh ketika peperangan berlaku di sini. Dia tidak pernah mengenali ibu dan bapa kandungnya. Kini ia dipelihara oleh ayah saudaranya di Konjik. Semoga ada pihak yang prihatin untuk membantu mereka yang menderita di Bosnia-Herzegovina ini. Nazam Yusuf melaporkan dari Konjik, Bosnia-Herzegovina untuk Buletin Utama. Ireland Dick Spring dijangka mengadakan sidang tergempar dengan setiausaha kerajaan British di Ireland Utara, Patrick Mayhew, berhubung kesahihan gencatan senjata di Belfast. Mereka akan bertemu sehari selepas berlakunya serangan bom di ibu pejabat Sean Fenn. Spring dan Mayhew dijangka meletak batu asas bagi rundingan damai akan datang antara London dengan Tentera Republikan Ireland IRA. Sementara itu, kumpulan ekstremis Protestan Pasukan Sukarela Ulster UVF mendakwa bertanggungjawab melakukan letupan bom itu. Letupan itu berlaku di luar sebuah pejabat milik Sean Fenn, sayap politik Tentera Republikan Ireland IRA. Musuh tradisi Sean Fenn UVF berkata serangan itu sebagai tanda mereka berjuang untuk menegakkan demokrasi di Ireland. Bagaimanapun, Sean Fenn berkata serangan itu tidak akan menyebabkan mereka menarik balik rancangan untuk menghentikan aktiviti subversif. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dalam serangan ini yang hanya menyebabkan kerosakan kecil pada beberapa bangunan berhampiran.
Serangan ini yang pertama seumpamanya sejak IRA mengumumkan gencatan senjata Khamis lalu dalam usaha menamatkan sengketa agama selama 25 tahun di Ireland Utara. Sebelum serangan itu, pemimpin Sean Penn, Gary Adams, menggesa Perdana Menteri Britain, John Major, supaya segera mengadakan persidangan bagi membincangkan masa depan Ireland Utara. Bercakap pada satu rancangan TV terbitan Badan Penyiaran British BBC, Adams berkata adalah penting perbincangan menggantikan peperangan di Ireland Utara. Bagaimanapun, Major yang bercakap pada program TV yang sama berkata dia memerlukan jaminan daripada IRA bahawa mereka komited dengan gencatan senjata itu sebelum sebarang rundingan selanjutnya dapat diadakan. Major juga meminta tempoh 3 bulan sebelum membuat sebarang keputusan dalam isu itu. Krisis pelarian Cuba. Rundingan yang berlangsung selama 3 hari antara Amerika Syarikat dengan Cuba bagi mengatasi krisis itu gagal mencapai sebarang hasil. Jurucakap Washington berkata, perbezaan pendapat antaranya mengenai pemberian visa menjadi punca kegagalan perbincangan. Havana meminta Washington mengeluarkan visa kepada lebih 100,000 rakyatnya, tetapi Washington hanya mahu menawarkan 20,000 visa sahaja. Rundingan dijadualkan disambung lewat hari ini. Jurucakap Delegasi Amerika David Johnson berkata, kedua-dua pihak gagal mencapai kata sepakat semasa rundingan kerana wujud perbezaan pendapat untuk mengatasi masalah pelarian Cuba. Washington menurut Johnson menawarkan untuk menambah jumlah kemasukan pelarian secara sah kepada lebih 20,000 rakyat Cuba sekiranya Havana bersetuju bekerjasama mengawal masalah pelarian. Setakat ini, Amerika hanya membenarkan 2,700 pelarian masuk ke negara itu. Namun, Cuba mendesak jumlah itu ditingkatkan. Dalam pada itu, hampir 150 pelarian Cuba mengadakan tunjuk perasaan di luar bangunan tempat berlangsungnya rundingan itu. Sambil berkumpul, mereka meneriak ya kepada Cuba dan tidak kepada Castro. Mereka menuduh Presiden Fidel Castro seorang penjenayah. Sementara itu, Menteri Luar Panama, Gabriel Luis Galindo berkata, negaranya bersetuju membenarkan pelarian Cuba ditempatkan di 4 perkhemahan sementara yang dibina oleh tentera Amerika Syarikat. Bagaimanapun, kebenaran itu hanya untuk tempoh tidak lebih 6 bulan. Keputusan itu dilakukan berikutan rundingan 2 hari antara pegawai-pegawai Panama dan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, menurut seorang pegawai Amerika Syarikat, pelarian Cuba hanya akan ditempatkan di kemah baru ini menjelang minggu ini. Negeri Colorado di Amerika Syarikat dilanda cuaca pelik. Lazimnya musim salji bermula lewat bulan depan. Bagaimanapun, ribut salji pertama menenggelamkan beberapa bandar di Colorado 2 hari lalu. Ribut selama setengah jam itu menenggelamkan bandar Colorado Springs dengan salji setebal 10.1 cm. Ribut salji kemudian bertukar menjadi hujan batu dan menyebabkan beberapa kawasan rendah di bandar ini ditenggelami air sedalam 1.5 meter. 6 orang awam yang terperangkap dalam kenderaan mereka apabila ribut melanda lebuh raya terpaksa dikorek keluar. Pasukan penyelamat juga terpaksa dipanggil untuk mengeluarkan orang ramai yang terperangkap dalam banjir kilat. Suhu di Colorado Springs biasanya pada tahap 25 darjah Celsius, tetapi cuaca sejuk ini disebabkan tekanan udara tinggi di Pergunungan Rocky. Cuaca dijangka kembali normal sehari 2 lagi. Bagaimana pula cuaca di negara kita? Pagi mendung, kadangkala hujan lebat di Semenanjung serta Kudat, Tawau dan Sandakan di Sabah. Tempat lain tidak hujan tetapi berjerebu. Sebelah petang pula cuaca diramalkan hujan dengan ribut petir di Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan Pulau Pinang. Hujan juga di Kudat, pedalaman dan pantai barat di Sabah serta Miri dan Limbang di Sarawak. Berikut cuaca bagi Kuala Lumpur dan beberapa bandaraya utama dunia.
Berita sukan selepas ini. Saksikan aksi NFL. Bermula dengan beberapa pembaharuan dibuat bagi menarik lebih ramai peminat. Antaranya kelab-kelab membeli pemain dan jurulatih baru, manakala pentadbiran NFL pula memperkenalkan sistem sepakan dua mata selepas touchdown. Antara perlawanan yang berlangsung semalam ialah antara Kansas City Chiefs dengan New Orleans Saints. Kansas City menang 30 berbalas 17. Bahagian serangan Kansas City berjersey putih diketuai quarterback veteran Joe Montana. Meskipun bermain di tempat lawan, Montana membawa Kansas City mendahului 14-0 di separuh masa pertama. Bagaimanapun, New Orleans merapatkan jurang apabila quarterbacknya Jim Everett berjaya membuat dua balingan touchdown. Tetapi dua balingan Everett kemudiannya dapat ditangkap pasukan lawan. Kemenangan Kansas City juga hasil 3 sepakan gol Lynn Elliott serta larian pemain veteran Marcus Allen. Kemenangan Kansas City ini juga menandakan kemenangan ke-100 jurulatihnya, Marty Schottenheimer, dalam karyanya sebagai jurulatih. Even Joe Montana. Sekian buletin utama malam ini. Selamat malam. Selamat malam.